Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Untuk malam ini cikgu akan terangkan tentang modul 2 yang cikgu telah buat. So, siapa-siapa yang ingin modul 2 boleh letak di ruangan komen ya. Nanti cikgu akan berikan modul 2 ini. So ini ialah perbincangan tentang tajuk tingkatan 4 KSSM. Iaitu bab 4 komposisi kimia dalam sel. Di mana untuk soalan ini jadual 1 menunjukkan makanan yang mengandungi jenis disakarida yang berbeza. Okey, so dekat sini kita akan dapat satu hint ya bahawa makanan-makanan di bawah ini adalah disakarida, mengandungi disakarida. Dan ataupun in English, table 1 shows foods containing different types of disaccharides. And then name the types of disaccharides for X, Y, and Z. Namakan jenis disakarida. Jadi untuk makluman kita semua, jenis karbohidrat dia ada 3, iaitu monosakarida, monosakarida, disakarida dan juga polisakarida, iaitu gula kompleks. So cara nak ingat apakah dia jenis-jenis monosakarida ialah mono, ga, fil, galak. So mono ialah monosakarida, ga iaitu glukosa, fil, fruktosa, galaktosa. So dia ada 3 komponen iaitu glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. Untuk disakarida, cara nak ingatnya ialah disa masuklah. Ma ialah maltosa, suk ialah sukrosa dan la ialah laktosa. Okey? So disakarida terdiri daripada maltosa, sukrosa dan juga laktosa. Polisakarida ialah gula kompleks iaitu poli selalu kata geli. So, poli ialah polisakarida, selalu ialah selulosa, kata ialah kanji, dan gli ialah glycogen. Okey, baiklah. So, kita berpatah balik kepada soalan di sini iaitu tentang disakarida. Maka, kita terus merujuk kepada jenis-jenis disakarida iaitu maltosa, sukrosa dan juga laktosa. Untuk X ialah bijirin, maka ia merupakan maltosa ataupun dalam bahasa Inggerisnya maltose. Dan Y iaitu buah-buahan, dia merupakan sukrosa ataupun sukrose. Dan gula di dalam susu ialah laktosa ataupun lactose. Okey? Kalau tak nampak kat sini, teacher tulis. Okey, yang ini ya, lactose. Kemudian, terangkan satu perbezaan antara disakarida X dan juga Y. So, X dan juga Y. Apakah perbezaan antara maltosa dan juga sukrosa? So, dalam kimia, disakarida X dan Y ini ialah maltosa ialah gula penurun, manakala sukrosa merupakan gula bukan penurun. Okey. Semua monosakarida ialah gula penurun, iaitu glukosa, fruktosa dan juga galaktosa. Okey, adalah gula penurun. Tetapi untuk disakarida terdapat 2 gula penurun iaitu maltosa dan juga galaktosa. Ya.
Sukrosa merupakan gula bukan penurun. So maltose is reducing sugar, meanwhile sucrose is non-reducing sugar. Kerana, sebab dia minta kita explain, terangkan. Terangkan kenapa maltosa dikenali sebagai gula penurun dan sukrosa merupakan gula bukan penurun. So, kerana maltosa menurunkan kuprum 2 sulfat ataupun ion kuprum 2, ataupun kamu tulis ion Cu2+. Kepada kuprum 1 oksida dan ion kuprum 1 ataupun ion kuprum 1. Manakala sukrosa tidak dapat menurunkan ion kuprum 2 kepada ion kuprum 1. Ya. So, itu yang menyebabkan apabila kalau gula penurun ini disebabkan dia dapat menurunkan kuprum 2 sulfat kepada kuprum 1 oksida, maka dia dapat menukarkan larutan Benedict daripada warna biru kepada mendakan merah bata. Manakala sukrosa tidak dapat menukarkan warna biru larutan Benedict kepada merah bata. Okay, so maltose turns the color of Benedict solution from blue to brick red precipitate, while sucrose cannot turn the color of Benedict solution from blue to brick red precipitate. Terangkan proses penghasilan disakarida Y. Disakarida Y ialah sukrosa. Macam mana? Apa plus apa menjadi sukrosa? Ya. So, prosesnya dekat sini, boleh kita gambarkan dalam bentuk satu persamaan perkataan, iaitu glukosa tambah fruktosa menjadi sukrosa dan juga air. Dan kita terangkan berkenaan dengan penghasilan, iaitu satu molekul glukosa. Di sini satu molekul glukosa bergabung dengan satu molekul fruktosa melalui proses kondensasi. Proses gabungan monosakarida menjadi disakarida ialah proses kondensasi. One molecule of glucose combine with one molecule of fructose through condensation process, membentuk satu molekul sukrosa dan juga satu molekul air. Di sini dia punya hasilnya. To form one molecule of sucrose and one molecule of water. Dan kita boleh nyatakan bahawa tindak balas ini dimungkinkan oleh enzim iaitu sucrase. Catalyzed by sucrase. Soalan nombor 2 menunjukkan struktur asid nukleik yang berlainan. So kita tengok dekat sini, ini ialah N sebenarnya. So ada dua jenis struktur asid nukleik. Kita lihat jenis asid nukleik. Yang pertama ialah DNA ataupun deoksiribonukleik. Deoksiribonukleik. Dan yang kedua ialah RNA ataupun asid ribonukleik. DNA mengandungi gula deoksiribosa dan dia terdiri daripada dua rantai. Satu dan dua. Polinukleotida helix ganda 2. Base bernitrogen iaitu adenina A, guanina G, thymina T dan cytosina C. Ada 4 base bernitrogennya A, G, T, C. Sedangkan ribonukleik ini mengandungi gula ribosa.
Ya, dan dia terdiri daripada satu rantai polinukleotida dan lebih pendek daripada DNA. Dan base bernitrogen yang ada ataupun terdapat di RNA ialah A, G, C, okey, dan timina ditukarkan kepada urasil iaitu U. So A, G, C, U. Namakan jenis asid nukleik. Okey, berdasarkan ini kita tahu bahawa M ialah DNA. So pelajar boleh tulis singkatan dengan syarat semua ketiga-tiga abjad ini dalam huruf besar. Dan N ialah RNA. Asid nukleik merupakan satu atau dua rantai polimer yang terdiri daripada monomer P. Okey, apakah monomer P? Lukis dan label monomer P. Okey, so monomer P bagi asid nukleik adalah nukleotida. Dan ini ialah rajah yang menunjukkan struktur nukleotida. Ada dua cara pelajar boleh lukis iaitu bulat, gula deoksiribosa di tengah-tengah dan kemudian ada base bernitrogen. Pelajar juga boleh lukis dalam keadaan terbalik seperti ini. Dan perlu ada ketiga-tiga label iaitu yang bulat ini merupakan kumpulan fosfat atau phosphate group, gula deoksiribosa, deoksiribose, sugar dan base bernitrogen iaitu nitrogenous base. Okey, samalah di sini iaitu ini ialah phosphate group. Ini ialah deoksiribose sugar dan ini ialah nitrogenous base. Ya, perlu label ketiga-tiga ini untuk dapatkan markah. So markah yang pertama ialah nukleotida, yang kedua ialah lukisan yang tepat dan yang ketiga ialah kesemua label yang betul. Barulah dapat 3 markah. Nyatakan satu perbezaan antara asid nukleik M dan N. State one difference between nucleic acid M and N. Okey, tadi kita dah bincang ciri-ciri antara M dan N. Untuk soalan perbezaan, mestilah ada perkataan ajaib kita, jangan lupa, iaitu manakala. Sama ada kita nak buat perbandingan ataupun perbezaan. So, jawapannya dekat sini ialah DNA dia terdiri daripada dua rantai polinukleotida yang membentuk helix ganda 2, manakala RNA dia terdiri daripada rantai polinukleotida tunggal dan lebih pendek dari DNA. So, disebabkan nyatakan, we don't need to explain further about the facts. Okay. DNA consists of 2 polynucleotide chain that form double helix, while RNA consists of 1 polynucleotide chain and shorter than DNA. Untuk soalan esei, rajah 3 menunjukkan 2 jenis makanan dari kelas makanan yang berbeza, iaitu types food from different food classes. Namakan kelas makanan P dan Q. Nyatakan unsur yang membina P dan Q. Okey, ini adalah kelas makanan yang berbeza. Okey. Jadi untuk itu kita tengok apakah jawapannya. P ialah protein, manakala Q ialah lemak ataupun lipid. P is protein while Q is fat or lipid. Unsur yang membina protein ialah karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Ya. Elements to build protein are carbon, hydrogen, oxygen and
nitrogen. For lipid, unsur yang membina lemak ialah karbon, hidrogen dan oksigen. 3 sahaja unsur yang membina lemak. Elements to build protein. Okay, this is not protein but lipid. Carbon, hydrogen and oxygen. Okay. So dekat sini ialah protein satu. Okay, kelas makanan P dan Q kan. Okay, so protein satu, Q, lemak satu, markah. Unsur, ini dapat satu markah dan ini akan dapat satu markah. Dapatlah keseluruhan 4 markah. Rajah 3.2 menunjukkan sejenis makanan R yang sama kelas makanan dengan Q. Sam baru sahaja pulih daripada serangan jantung. Okay, diagram 3.2 shows a type of food R which is the same food class as Q. Sam had just recovered from heart attack. So, soalannya wajarkan penggunaan R berbanding Q dalam diet Sam. So, Q tadi ialah mentega. Ya, juga lemak berbanding dengan R juga lemak. Ya. So, apakah perbezaan R dan Q? Dan justify yang manakah lebih elok untuk Sam? Jawapannya ialah Q ialah lemak tepu, manakala R ialah lemak tak tepu. Okay, di sini kita akan dapat satu markah. Kalau dengan syarat kamu kena tulis dengan ayat penuh. Okay, Q ialah lemak tepu. R ialah lemak tak tepu. Asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Ya, okay, boleh rujuk semula di dalam buku teks. Manakala lemak tak tepu, asid lemak mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara karbon. Lemak tepu ialah pepejal pada suhu bilik. Lemak tak tepu kebiasaannya cecair pada suhu bilik. Lemak tepu meningkatkan aras kolesterol dalam darah. Lemak tak tepu mengurangkan aras kolesterol dalam darah. Kerana apa? Lemak tepu mengandungi LDL yang tinggi. Lemak tak tepu mengandungi HDL yang tinggi. Okay, contain high HDL. Mengakibatkan pembentukan plak dalam lumen arteri. Of course lah sebab ada kolesterol yang tinggi di sini. Jadi dia akan menyebabkan pembentukan plak dalam lumen arteri ataupun salur darah. Kerana kat sini pula dia dapat mengurangkan aras kolesterol, maka tiada pembentukan plak dalam lumen arteri. No plaque formation in lumen of artery. Ataupun kalau kita terangkan kolesterol itu diangkut keluar daripada salur darah. Lemak tepu meningkatkan risiko serangan jantung, ya. Dan lemak tak tepu mengurangkan risiko serangan jantung. Dan jangan lupa justify apakah yang terbaik untuk Sam ialah R. Okay. R terbaik untuk Sam.
So, itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.